Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar subjek ibadah untuk tahun 2. Okey, tajuk pengertian hadas kecil dan hadas besar. Buku teks ibadah lah. Kalau ada boleh buka muka surat 17. Okey, muka surat 17. Okey. Pengertian hadas kecil dan hadas besar. Kalau ada yang tak faham nanti boleh bagi tahu, PM je dekat WhatsApp Ustaz. Bagi tahu je dekat mana yang tak faham Ustaz akan cuba terangkan mana yang kita tahulah. Okey. Hadas terbahagi kepada berapa? Hadas ada berapa hadas? Hadas ada 2. Yang pertama hadas kecil dulu. Hadas kecil ini yang pertama. Dan yang kedua hadas besar. Okey. Apa dia hadas kecil? Apa dia hadas besar? Hadas kecil ialah perkara yang mewajibkan kita berwuduk untuk melakukan solat agar solat kita diterima. Ini contoh kita nak solat mesti kena ada wuduk. Contohnya itulah. Itu contoh hadas kecil. Hadas kecil macam tu. Kita nak solat, kita mesti kena ambil wuduk. Itu dinamakan hadas kecil. Faham? Boleh kan? Senang sahaja. Itu contoh yang paling senang. Hadas kecil, contohnya kita nak solat, kita perlukan air wuduk. Jadi kita pun pergilah ambil air wuduk. Ambil air wuduk dan selesai tu, kita kira dah selesai berhadas kecil. Kita dah selesai. Okey, itu hadas kecil. Senang. Hadas besar pula. Hadas besar ialah perkara yang mewajibkan kita mandi. Mandi. Ambil wuduk tadi hadas kecil. Kalau mandi dikira hadas besar. Mandi wajib. Apa dia mandi wajib? Mandi wajib yang paling senang Ustaz bagi tahu ialah mandi satu badan semua kena. Mesti kena, wajib kena. Celah-celah jari, celah-celah kuku, semua kena. Mesti kena air. Kalau tak kena air, tak sah. Okey? Boleh faham? Okey, contohnya kita nak solat. Kita dalam hadas besar. Kita belum mandi wajib. Kita belum lagi mandi wajib. Jadi kita kena mandi wajib supaya solat kita boleh diterima, insya-Allah. Okey, tengok muka surat 18. Sebab berlakunya hadas kecil. Apa sebab berlaku hadas kecil? Okey, hadas kecil ni terjadi antaranya sebab-sebab bersentuhan kulit antara kulit lelaki dan perempuan. Contoh dalam kelas yang bukan adik-beradik lah. Yang bukan adik-beradik, dalam kelas nak ambil pen, tiba-tiba terkena sikit jari dia. Kita tengah ada wuduk ni. Baru lepas solat, nak pinjam pen lah katakan. Pinjam pen, pen tak ada, pinjam pen. Tiba-tiba terkena pula dekat tangan dia, terkena kulit. So batal tak wuduk? Batal lah. Itu contoh terjadinya hadas kecil. Okey, faham? Sebab bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki, tak apa. Kalau perempuan dengan perempuan pun tak apa juga. Okey, faham? Yang kedua, buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga, tidur, muntah, kentut, hilang akal, mandikan mayat dan menyentuh kemaluan. Okey, itu antara sebab-sebab berlakunya hadas kecil. Okey. Tengok perkara yang dilarang. Muka surat 19. Tengok perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Antara perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas kecil adalah menyentuh Al-Quran atau membawanya, tawaf dan solat. Itu antaranya, banyak lagi benda lain. Okey, maknanya kita kalau nak sentuh Al-Quran, kalau nak tawaf, kalau nak solat, mesti kena ada air wuduk. Kalau tak ada air wuduk, kita tak boleh solat, kita tak boleh tawaf, kita tak boleh sentuh Al-Quran ataupun bawa Al-Quran. Kita tak boleh sentuh Al-Quran. Sentuh Al-Quran tak boleh, bawa Al-Quran lagilah tak boleh kan. Macam mana kita nak bawa Al-Quran kalau kita tak sentuh?
kita mesti akan sentuh dulu. So, mesti kena ada air wuduk. Okey, faham? Senang sahaja. Itu contoh perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Okey. Tengok muka surat 20. Cara bersuci. Cara bersuci daripada hadas kecil. Nombor 1. Sekiranya ada najis pada anggota badan. Kalau ada najis dekat anggota badan, hendaklah najis tersebut dibersihkan terlebih dahulu sebelum nak hadas kecil. Cara bersuci daripada hadas kecil. Kalau ada najis, contoh apa-apalah, tai cicak ke, tai orang ke, kita tak tahu kan. Okey, secara jujur macam tu. Kita kena bersihkan dulu. Kita tak boleh kalau ada najis, ada tai apa-apa, kita biar je, kita terus ambil wuduk. Tak boleh, kita kena bersihkan dulu. Bukan susah pun, bersihkan sahaja. Yang kedua, mengambil wuduk. Okey, ambil wuduk. Dan yang ketiga, kalau tiada air untuk berwuduk, maka boleh bertayamum. Tayamum macam mana? Tayamum nanti dalam video yang akan datang, tahap yang akan datang kita akan belajar. Okey, boleh faham kan? Okey, kita tengok sebab berlakunya hadas besar. Okey, hadas besar pula. Hadas besar berlaku kerana apa? Tadi dah selesai hadas kecil, sekarang hadas besar pula. Hadas besar berlaku kerana keluar air mani, haid, bersetubuh wiladah, nifas dan mati selain mati syahid. Ini kalau Ustaz nak terangkan sejelas-jelasnya memang tak cukup lah, masa memang terlalu panjang. Jadi Ustaz akan sebut macam tu sahaja dulu. Kita akan belajar lebih dalam dekat sekolah nanti. Ustaz akan bagi tahu apa maksud keluar air mani, apa maksud haid, bersetubuh, wiladah, nifas dan mati selain mati syahid. Okey? Kita tengok perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Muka surat 23. Tadi perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Sekarang perkara yang dilarang ketika berhadas besar pula. Apa dia? Iktikaf di masjid. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, solat, sentuh, bawa Al-Quran ataupun baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kita dalam mandi wajib, kita sebelum bermandi wajib, kita tak boleh sentuh Al-Quran, bawa Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Dan iktikaf di masjid, tawaf, solat dan sebagainya. Okey, boleh faham Ingat, contoh dia banyak lagi. Ini sebut sikit sahaja dulu. Okey, muka surat 24. Cara bersuci daripada hadas besar. Cara bersuci daripada hadas besar adalah dengan mandi wajib. Itu sahaja. Mandi wajib, kita akan selesailah. Kita akan keluar daripada hadas besar tu. Jika tiada air untuk mandi wajib, maka boleh bertayamum. Okey, boleh faham? Okey, ringkasannya, hadas ada berapa? Hadas kecil dan hadas besar ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, kita perlu ambil wuduk untuk solat. Contoh, itu contoh untuk hadas kecil. Kita kena ada air wuduk untuk solat. Kalau kita tak ada air wuduk, kita tak boleh solat. Okey, kalau tak ada air, tayamum lah. Okey, itu hadas kecil. Kalau hadas besar, kita perlu mandi wajib kalau kita nak solat. Kalau kita nak solat, dah sampai masa nak solat, kita kena solat. Kita kena mandi wajib kalau kita dalam hadas besar. Boleh faham? Senang sahaja. Okey, setakat itu sahaja daripada Ustaz. Kita sambung di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.